Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan kitab kita. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazuka. Kita sampai pada muka surat yang ke-73. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Kita telah membaca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Pada pagi ini kita akan membaca pula kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Lain halnya dengan dialog yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kisahnya sungguh menakjubkan. Di dalam kitab-kitab, umpamanya dalam kitab seperti tafsir Khazin disebutkan asal nama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diambil daripada bahasa Ibrani lama. Bahasa lama Ibrani, mu maknanya ialah kotak, sa tu maknanya ialah kayu, kotak kayu. Kerana asal pernemuan Nabi Musa alaihissalam oleh Asyah isteri Fir'aun dan dayang-dayangnya, tak tahu nak bubuh nama apa. Bila dia pun ambil, kerana Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, bila diambil tak tahu nak bubuh nama apa. Maka dibubuhlah nama dia Musa, bersempena dengan nama tempat diambil Nabi Musa alaihissalam. Ada dalam satu riwayat tentang asal nama Nabi Musa alaihissalam itu diambil daripada bahasa Ibrani itu. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang penggembala kambing, akan tetapi dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang sudah maklum, Nabi Musa alaihissalam tinggal dan membesar di rumah Fir'aun. Kerana diambil sebagai anak angkat oleh Fir'aun. Setelah Fir'aun melancarkan gerakan membunuh anak-anak lelaki Bani Israel, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa membesar selamat di istana Fir'aun sendiri. Ini yang jadi satu perkara pelik. Yang budak-budak lelaki di luar semua dibunuh. Semua bunuh. Mula-mula semua budak lelaki dibunuh. Timbul satu ketika mesyuarat kabinet Fir'aun. Menteri dia beritahu, kalau semua laki-laki Bani Israel dibunuh, macam mana nak jadi hamba kita? Siapa yang nak jadi hamba kita? Kalau laki-laki semua mati, semua tak ada. Maka ditukar pula polisi yang kedua, setahun dibunuh, setahun tak dibunuh, selang-selang. Tahun ini bunuh, tahun depan tak payah bunuh, tahun lagi sekali bunuh, tahun lagi sekali pula tak payah bunuh. Dia bunuh tak bunuh, bunuh tak bunuh, selang setahun. Sebab tu ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudara. Nabi Musa lahir pada tahun yang kena bunuh. Nabi Harun lahir pada tahun yang tak kena bunuh budak lelaki. Jadi Nabi Musa lahir pada tahun yang kena bunuh budak lelaki. Akhirnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan cara ibunya diletakkan dalam kotak kayu dan dihanyutkan di Sungai Nil. Di sini kita kena lihat kewarakan dan ketaatan ibu Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa masih kecil, waktu masih menyusu, waktu masih merah lagi, Allah Ta'ala perintahkan pada mak dia supaya hanyutkan Nabi Musa. Hanyut pula masa itu bukan ada pelampung. Bukannya bantuan rescue pertahanan awam, tak ada. Bot gentian kaca, tak ada. Hanya bot dalam kotak dihanyutkan. Siapa suruh buat? Allah suruh buat. Bila Allah suruh buat, mesti perintah Allah tu adalah perintah. Mesti perintah Allah tu baik. Jangan bantah. Walaupun nampak macam apa pergi suruh hanyut budak-budak ni. Tak ada ke cara lain? Ada ke suruh pergi hanyut budak-budak? Kalau manusia yang dia guna akal, dia kata, tak relevan langsung perintah. Ada ke nak hanyut budak? Tak kena. Kita kena cara yang lain. Kita akan tubuh suruhan jaya lain untuk mengkaji. Boleh tak boleh? Ini tabiat orang tak beriman. Orang tak beriman kalau datang perintah Allah, dia tubuh suruhan jaya, datang kuasa mengkaji. Perintah ni sesuai ke tak sesuai?
Tapi mak Nabi Musa ni, bila Allah kata hanyutkan Nabi Musa, hanyut saja. Dia tak tanya sesuai tak sesuai. Inilah yang dikatakan hamba beriman. Manusia sekarang ni banyak soal ni. Bila suruh macam ni, soal. Bila suruh buat macam ni, soal. Bila suruh potong tangan, soal. Bila suruh sebab, soal. Saya nak mari lagi, saya datang seorang tadi nak lift tadi. Terus tingkat 24. Sampai tingkat 20 kot lift berhenti. Tengok satu anak dara dengan satu mahrok. Pukul 6 lebih. Yang anak dara ni, ya Allah, punya seksi sekejap tu ya. Yang mereka berdua ni nak masuk sebuah salah. Tak masuk, nak masuk. Tak masuk, tak masuk. Dia tengok serban di bawah depan dia buat. Jadi dia buat orang Perak kata buat nohim dia. Buat nohim dia. Bahasa tuan-tuan nohim. Buat nohim dia masuk. Buat dia saja. Tapi dia tak kata apa. Dengan baju seksi, baju dalam nampak, di belakang nampak, baju dalam sebelah sampai ke pinggang lah. Islam dah buat ada peraturan berpakaian macam mana. Islam dah buat ada, tapi manusia bantah. Kok suka kami lah nak pakai apa-apa. Pakaian bukan melambangkan iman. Iman letak dalam hati. Macam-macam yang mereka cakap. Ini jawapan orang yang tak ada iman. Orang yang ada iman, kalau kata bakar. Kalau kata sembelih anak, sembelihlah anak. Macam Nabi Ibrahim, sembelih anak dia Nabi Ismail. Kenapa dia sembelih? Sebab perintah Allah. Kalau orang beriman, Allah kata, wahai Muhammad, keluar kamu daripada rumah. Walaupun di luar rumah tu orang nak bunuh, Nabi Muhammad tetap keluar. Walaupun dia tahu nyawa dia terancam. Sebab perintah Allah suruh keluar. Kalau orang beriman, perintah Allah, ambil anak yang baru beranak yang sangat disayangi, bubuh dalam kotak, dihanyutkan di sungai. Orang beriman tetap dia buat. Sebab apa? Sebab Allah suruh buat. Walaupun perintah tu nampak macam zalim, nampak macam tak kena, nampak macam tak sesuai, tapi mereka tak pernah kaji, mereka tak pernah bantah dan tak pernah tubuh jatan kuasa. Apatah lagi nak cari hukum yang lain, mereka takkan buat. Sebab mereka ialah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bila duduk di rumah Nabi Musa duduk tinggal di istana Fir'aun. Satu hari dia membesar di rumah istana Fir'aun ini. Dia melihat kezaliman Fir'aun kepada bangsa Bani Israel. Sehinggalah apabila dia berjalan-jalan di pasar, di kota, dilihatnya satu bangsa Qibti, bangsa Mesir Qibti, memukul satu bangsa Bani Israel. Bila Nabi Musa melegaikan mereka, penyiksaan itu, Nabi Musa tumbuk orang yang menyiksa orang Bani Israel. Nak dilegaikan, tumbuk dia. Mati juga. Bangsa Qibti itu. Mati. Nabi Musa adalah Nabi yang paling kuat. Kekuatan seorang Nabi Musa bersamaan dengan 16 orang kita. Tumbuk sekali pun mati. Kita tumbuk 10 kali tak mati lagi. Dia tumbuk sekali dia mati. Punya kuat. Kita sekarang ni empat, angkat, lompat daripada tiang atas tali. Tu wrestling. Tak mati-mati. Luka pun tidak. Punya bohong dia. Tu pun ramai duk nganga tengok. Padahal bohong. Nabi Musa AS dilancarkan gerakan memburu. Apabila mereka repot pada Fir'aun, Nabi Musa bunuh bangsa Qibti. Fir'aun buat gerakan besar-besaran memburu Nabi Musa. Nabi Musa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sampai di satu kampung, sampai di satu tempat, mengambil upah sebagai penggembala kambing. Daripada penggembala kambing itulah Nabi Musa AS, dia mengenali Allah Ta'ala. Siapa diri dia sebenar. Diberikan kepada dia sebuah tongkat yang mempunyai pelbagai kemukjizatan dan keaiban. Ada yang berkata Nabi Musa AS bertongkat pada usia 40 tahun. Sebab itu sunat bagi setengah mazhab mengatakan bahawa orang laki-laki sunat bertongkat. Kita boleh rujuk dalam kitab Jawahirul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Bagi yang berumur 40 tahun ke atas, walaupun tak capek, walaupun sihat, walaupun kaki dia tidak tempang, sunat bagi setengah mazhab mengatakan bertongkat. Menambahkan warak, menambahkan beringat. Yang kita ni satu hari akan mati, menambahkan kita ni jadi tua, mengingatkan kita ni dah tua, tak ingat benda dunia lah. Itu yang sunat bertongkat. Selain daripada pukul anjing senang. Hari ni orang bertongkat untuk pergi jogging je. Pagi-pagi buta tu dia tongkat. Sambil duduk pusing taman, sambil duduk buat tongkat, takut anjing kejar. Tapi tuan-tuan, Nabi Musa AS dia ada sebuah tongkat.
Ada orang tanya pada saya, Ustaz, tongkat Nabi Musa tu pergi ke mana, Ustaz? Kenapa? Dia kata kalau kita ada senang enggak, dapat tongkat tu campak jadi ular, pukul laut sebelah jadi jambatan, jadi sungai. Tak payah ada kita nak buat apa, Ustaz. Tak payah nak buat jambatan ketiga, kedua, satu orang nak jata bengkok ke apa ke. Belah aja jadi laut tu, jadi sebelah tu. Walaupun tongkat tu masih ada sekarang, tetapi kalau dapat pada tuan-tuan tak jadi apa, campaklah tetap jadi tongkat. Pukullah lautan tetap jadi lautan. Sebab kita bukan Nabi. Yang mukjizatnya ialah Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa mukjizat pada tongkat dia. Tapi tongkat tu kalau tak jadi apa, tetap tak jadi apa. Apa pegang pun tak jadi. Sebab Allah tak bagi kita mukjizat. Sebab kita bukan Nabi. Ini yang kita kena faham. Tak payah nak cari tongkat itu. Ada pula yang kata dalam satu riwayat, tongkat Nabi Musa AS itu diambil oleh Nabi Isa. Diberi pula kepada Nabi Isa untuk turun di akhir zaman untuk membunuh segala babi dan segala dajjal. Wallahu a'lam, itu ada satu riwayat. Tongkat itu dipegang oleh Nabi Isa AS sekarang ni. Kemudian dia berjalan dan berlindung dengannya dan menggembala kambingnya dengan tongkat tersebut daripada seorang penggembala kambing. Bakal menggegarkan satu kerajaan yang besar. Bakal menghancurkan satu kerajaan yang zalim. Bakal membunuh daripada penentangan ataupun daripada dakwah tersebut Fir'aun dan tentera-tenteranya yang zalim. Sementara Fir'aun adalah seorang durjana, zalim dan dajjal yang sangat sombong. Fir'aun tidak pernah sangka penentangan yang akan wujud daripada seorang penggembala kambing. Dia tidak pernah sangka penentangan akan wujud daripada seorang yang cakapnya tak berapa orang fasih mendengarnya. Yang Nabi Musa ni kalau bercakap tak berapa lancar. Sebab itu Nabi Muhammad bila dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Fir'aun dah melampau. Nabi Musa kata, saya terima tugas ini. Tapi kalau boleh, buat marilah lagi seorang pembantu saya. Saya ni cakap tak berapa boleh. Orang tak berapa faham. Lidah Nabi Musa terbakar. Lidah Nabi Musa ni terbakar sebab Fir'aun nak bunuh. Bila Nabi Musa tarik janggut Fir'aun masa kecil-kecil. Asia tengah duk main dengan Nabi Musa, datang Fir'aun duk main dekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa tarik janggut Fir'aun. Fir'aun kan mengaku Tuhan. Tiba-tiba ada budak kita tarik janggut. Jatuh tak status dia? Marahlah main janggut Tuhan pula ni. Ni memang budak ni jahat. Aku nak bunuh hari ni juga, kata Fir'aun. Kata Asyah isteri Fir'aun, abang on ni pun sikit-sikit bunuh. Asyik sikit bunuh. Asyik bunuh sikit-sikit. Budak bukannya tahu apa abang on. Ni dia tuan-tuan, isteri. Isteri ni tuan-tuan, garang macam mana pun suami. Kalau isteri pandai tekan, lembek suami tu. Misal walaupun macam tajin Senin, tapi kalau isteri pandai teka, dia turun ke bawah balik meluruk dia tuan. Ini yang isteri dia, nama dia Asyah. Dia kata abang ni pun satu dengan budak kecil ni pun tak ada budak ni memang jenis nak bunuh orang. Budak ni satu hari dia menentang aku. Maka Nabi Musa pun dibuatkan ujian, nak tunjuk dia masih budak. Satu letak makanan, satu letak bara api. Kalau abang nak tengok budak ni adik, dia ambil makanan. Kalau abang nak tengok budak ni, dia tak apa ada akal lagi, budak lagi yang baik, mesti dia ambil bara api. Dia ambilnya bara api, Nabi Musa ni merangkak, dia letaknya bara api dalam mulut, terbakar lidahnya. Sampailah ketua Nabi Musa ni bila bercakap, tak berapa fasih macam biasa. Sebab tu dia perlukan seorang yang fasih. Maka Allah lantik pula Nabi Harun sebagai Nabi kedua, membantu Nabi Musa AS. Masa Nabi Musa nak menghadap Fir'aun, Nabi Musa baca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu dibaca oleh Nabi Musa ketika dia berangkat nak menghadap Fir'aun, nak bagi faham Fir'aun supaya lapang dada Fir'aun bila mendengar dakwahnya, dan minta supaya dilancarkan lidahnya bila berfasih, bila berhujjah di hadapan Fir'aun. Itu doa Rabbi syrah li. Kita hari ni pengurusi majlis ke apa kan, sebelum dia baca ucapannya, dia baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri, ya lapangkanlah dadaku.
Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan aku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkanlah orang yang mendengar kata-kataku faham apa yang aku nak cakap. Nabi Musa orang yang berani, jenis tak takut. Nabi Musa orang yang cekai. Cekai tuan-tuan, nak kahwin dengan orang perempuan, mas kahwin dia 7 tahun, 8 tahun, jaga kambing. Nak kahwin dengan anak aku boleh, tapi kamu kena jaga kambing-kambing aku. Ada yang kata kambing yang dijaga itu ialah kambing Nabi Syuaib alaihissalam. Ada yang kata bukan Nabi Syuaib. Macam-macam riwayat. Ada riwayat kata laki-laki yang ada 2 anak perempuan, yang seorangnya nak dikahwinkan dengan Nabi Musa itu ialah Nabi Syuaib. Ada yang kata bukan Nabi Syuaib. Dalam Quran disebut sebagai hamba Allah. Jadi siapa dia laki-laki itu, wallahu a'lam. Tapi dia orang tua, orang alim, orang yang penuh hikmah. Dia nak test Nabi Musa ni orang baik ke tak baik ke, taat tak taat. Kamu kalau nak kahwin dengan anakku, jadilah mas kahwin, perkahwinan kamu kena gembala kambing. Ada yang kata 7 tahun, ada yang kata 8 tahun. Nak tengok boleh tak boleh sabar. Dengan tanpa sebarang upah, melainkan makan dan minum saja. Ini tuan-tuan kalau nak test menantu tuan-tuan, cuba buat macam tu. Agak-agak tunggu lah. Mampu tak tunggu lah. Berlambak lagi perempuan lain dia kata. Tapi Nabi Musa ni taat. Bila dia kahwin, dapat anak, barulah dia diutuskan oleh Allah menghadap Firaun. Firaun tak pernah sangka manusia yang daripada penggembala kambing yang dia bela daripada kecil itulah yang akan menggegarkan kerajaannya. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, sesuatu kerosakan dia hanya berpunca daripada benda kecil. Bangunan yang hebat, rumah yang hebat, kadang-kadang dia runtuh kerana anak-anaknya. Kita duk sangka ribut taufan, kita duk sangka gempa bumi tanah runtuh. Kadang-kadang anak yang menghancurkan kita. Cubalah tuan tengok, mana-mana kerajaan yang besar-besar jatuh dengan seorang laki-laki yang biasa saja. Tuan boleh ceklah di mana-mana sejarah. Tengok apa pekerjaan yang asalnya. Kerajaan Kalsmak. Apa asalnya Kalsmak? Sebelum menumbangkan kerajaan sebelum Kalsmak. Tuan boleh tengok kerajaan Genghis Khan. Siapa yang meruntuhkan? Siapa dia orangnya? Apa pekerjaan asalnya? Bukan orang hebat-hebat. Orang biasa-biasa saja. Tetapi Allah berikan kekuatan meruntuhkan kerajaan-kerajaan yang zalim. Dia Firaun adalah orang yang berdiri di hadapan hamba-hamba Allah. Lalu dia mendakwa dirinya Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain daripada aku. Surah Al-Qasas ayat 38. Ana rabbukumul a'la. Firaun juga berkata, adalah aku ini Tuhan yang paling tinggi. Dan juga Allah berkata kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Surah Taha ayat 24. Pergilah kamu pada Fir'aun, dia melampaui batas. Dan begitu juga apabila telah dilantik Nabi Musa sebagai Rasul, tugas pertama Nabi Musa, perbuatan pertama Nabi Musa ialah mengucapkan doa Rabbi syrahli sadri. Ayat surah Taha ayat yang ke-25 sampailah habis. Ini dia Allah Ta'ala sebut 4 ayat. Al-Qasas 38, An-Nazi'at 24, Taha 24 dan Rabbi syrahli pada ayat yang ke-25 surah Taha. Tentang kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Sifat Fir'aun ialah mengaku dia Tuhan. Kenapa dia mengaku dia Tuhan? Yang pertama sebab mempunyai kekuasaan yang besar. Kerajaan yang besar. Kita boleh rujuk dalam surah Az-Zukhruf. Juzuk yang ke-24. Allah Ta'ala mengatakan bahawa akan dikekalkan apa-apa pembinaan pembuatan Fir'aun sampai hari kiamat. Untuk iktibar manusia sampai hari kiamat. Tuan-tuan jangan takutlah. Walaupun stadium bumbung dia runtuh, tapi piramid tak akan runtuh, tuan-tuan. Allah kekalkan sampai hari kiamat. Bukan setakat piramid tu Allah kekalkan. Segala benda yang Fir'aun buat. Pinggan mangkuk, kain baju, lancar, becak, basikal dia, roda dia, gelak dia, seroban dia, semuanya Allah kekalkan sampai kiamat. Tuan-tuan rujuk dalam surah Az-Zukhruf. Untuk kita, umat akhir zaman, menilai. Kalau pinggan daripada emas, gelak daripada emas, sudu daripada emas,
Kursi dia pun daripada emas. Tuan-tuan tengok kursi tempat Firaun duduk. Tuan-tuan jangan bayangkan Firaun tu besar 30 kaki. Jangan bayangkan tinggi dia 20 kaki. Tak ada macam kita. Nak tengok dia rendah macam kita, tengok kursi dia. Kursi dia ni besar sikit daripada kursi tuan-tuan ni. Dia buat daripada emas permata. Bukan buat pada kerum besi macam kita. Permata, emas. Tuan-tuan tengok kalau kursi tu kena dapat ratus juta macam harga. Punya kaya hebat. Tinggal mangkuk dia emas. Belum masuk lagi sudu belanga dia punya beca dia pun daripada emas. Punya kaya tuan-tuan. Topeng mayat dia pun emas. Bila dia diletakkan dalam mayat, dalam topeng, dalam keranda, bekas keranda dia pun emas. Kayanya, kaya-kaya macam dia pun mati juga. Kaya-kaya macam dia, lawan Tuhan mampu juga. Allah kekalkan mayat dia untuk peringatan manusia sampai hari kiamat. Orang cari apa betul, kenapa mayat Firaun tak reput, kenapa baju dia tak reput, kenapa roti dia pun tak reput. Roti dia pun masih sekarang masih ada lagi tuan-tuan, dipamerkan di museum. Anjing dia yang dijumpai bersama dalam kubur dia, roti dia. Sampai sekarang masih ada. Orang mencari apa betul, apa awet, apakah bahan yang digunakan oleh orang Mesir dulu sampai mayat tak reput, baju tak hancur. Jawapan dia mudah je. Allah yang kekalkan. Tak ada siapa yang tahu rahsia dia. Sebab dia bantah Allah. Dan Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Jangan bantah Allah macam Firaun. Kaya-kaya macam Firaun pun akhirnya musnah. Yang kedua, kenapa dia mengaku Tuhan? Sebab dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Atau pening kepala, H1N1 lagi dah. Tak pernah sakit langsung. Sebab tu tuan-tuan jaga-jaga. Mana orang yang tak pernah sakit, jangan duk bangga sangat. Kok jadi Firaun lagi. Yang ketiganya ialah kerana mempunyai kekuasaan yang mutlak. Bila dah terlampau lama berkuasa, mempunyai kekuasaan yang tiada taranya, akhirnya dia mengatakan bahawa dia adalah Tuhan. Ini tiga punca kenapa Firaun itu mengaku dia sebagai Tuhan. Maka Allah Ta'ala melapangkan dadanya dan mempersilakannya untuk berangkat dan menghadapi sang durjana. Walaupun dia tahu dia nak berhadapan dengan satu raja yang besar, tapi Nabi Musa tidak gentar dan tidak bimbang. Dia nak bercakap, dia nak masuk dalam istana Firaun, nak bercakap dalam istana Firaun. Inilah dia tuan-tuan dakwah. Dakwah ni bukan di luar kawasan. Dakwah ni bukan jauh-jauh. Dakwah ni pergi masuk, pergi tegur balik. Itulah dakwah. Kalau kita boleh macam itu, kita hebat. Bila kita hanya bercakap di luar, hak di dalam kan dengar. Apatah lagi mereka buka pintu, panggil kita masuk, lagilah bagus kalau kita boleh dakwah macam itu. Kalau kita duduk ceramah di pintu pagar, mereka kunci tingkat pintu, mereka tengok televisyen, mereka bukan dengar. Tapi kalau kita boleh masuk dalam rumah mereka tutup TV, mereka tutup segala benda, radio semua tutup, mereka duduk dengar ceramah kita, lagi bagus. Firaun dengan Nabi Musa masuk dalam istana Firaun. Berhujah dengan istana Firaun, dengan Firaun. Habis-habis hujah balik. Besok pergi pula dakwah. Ini Firaun dengan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa bercakap di luar ya. Sebab tu saya cukup seronok kalau siapa-siapa yang panggil saya ni orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan. Boleh kita bercakap. Boleh kita tegur secara langsung. Saya pergi ceramah di satu kilang. Dalam surat tu seronok sebut semua ya, board of director semua nak datang. Kawan ni managing director, general manager semua nak datang ni. Alhamdulillah bagus, kilang besar. Bila saya pergi tuan-tuan, seorang director pun tak ada. Habis-habis tinggi technician dia. Saya tanya mana dia pengurus, mana dia manager. Oh, mereka meeting lah, mereka cuti lah, apa semua. Yang datangnya tukang sapu sampah, tukang mop lantai. Apa boleh buat? Ada 3 makcik tu nak dengar ceramah saya. Dia bawa mop, dia sandar mop dia kat dinding, dia main duduk. Apa yang boleh ubah pada manusia macam itu? Dia tak ada kuasa boleh bercakap. Dia tidak ada kuasa boleh buat peraturan. Yang membuat peraturan orang besar dia. Saya nak target orang besar dia supaya jadikan kilang ni kilang yang Islamik. Kilang yang membenarkan pekerja-pekerja dia semayang.
Kelang yang memberikan keizinan kepada pekerja dia semayang Jumaat. Yang jangan buat majlis makan malam tahunan di hotel-hotel, minum arak, buat dengan judi, buat melancong ke tempat haram dan sebagainya. Orang-orang bawah ni dia ngikut saja. Kalau dia kata buat di hotel, bawa arak meminum ramai-ramai pula, yang tu. Kalau orang atas dia yang buat. Kalau tak bagi semayang, tak ada kelepasan semayang Jumaat, orang atas dia buat. Orang bawah nak kata apa? Sebab tu kalau yang datang orang bawah saja, saya juga tak seronok. 15 minit saya beletir kat mereka. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Apa peraturan yang tuan-tuan boleh gubat? Tuan-tuan pun kerja bukan gaji. Balik bagi tahu dekat bos tuan-tuan, takkan dia tak puas hati dengan tuan-tuan. Masa kita main ceramah, kita tu lampau mesyuarat. Macam tak ada waktu lain. Kita nak orang yang dengar cakap itu je lah, orang yang besar-besar. Kita sampai target, terus matlamat pada dia. Sebagai satu target. Baru ni sebab tu saya bercakap baru ni di satu rumah menteri besar. Bila saya dijemput, saya kata Alhamdulillah. Dulu punya Perdana Menteri panggil saya. Masa dia main pun. Perdana Menteri dulu lah, bukan ni. Saya tak mau pergi. Mula-mula saya terima. SU dia telefon, dia kata Ustaz ni PM nak panggil Ustaz ceramah ni di hotel ni. Buat jemputan sambutan berbuka puasa. Oh, saya kata elok. Ceramah sebelum buka puasa. Elok, saya terima. Bila saya letak telefon, saya menung pula. Saya lagi pun terima. Orang PAS kata kurang menung pula. Betul juga, lagi bising pula. Saya telefon pada PA saya. Kamu telefon balik SU ni cakap Ustaz Kazim tolak. Ada ceramah di tempat lain, minta maaf. Bila saya tolak 2 minggu lepas tu pun saya fikir. Kalaulah saya pergi hari itu, semua menteri kabinet ada. Semua PM, TPM ada. Kalaulah kita boleh cakap sikit pasal Islam, jadilah sebagai satu dakwah. Saya kata saya nak jaga hati orang PAS. Saya dah dicok sebagai UMNO ni teruk lah. Saya tak mau payah tuan-tuan, kena boykot, kena pulau, kena maki. Itu bulan Ramadan tahun lepas. PM jemput, SU dia kata Ustaz ni, PM sendiri jemput Ustaz, dia nak dengar ceramah Ustaz. Ustaz tolong mas. Saya terima, lepas tu saya tolak. Saya kata ada ceramah tempat lain di Kuala Kansah, tabung haji panggil. 2 minggu lepas tu dekat nak raya, lepas raya baru saya teringat, kalau aku pergi cakap sikit. Saya kata nak jaga hati orang. Sampailah bulan lepas, Menteri Besar pula panggil. Ya, Menteri Besar pula panggil untuk 600 orang. Ya. Itu yang saya katakan tadi. 600 orang. Esko, Menteri Besar, semua datang mai. Saya terima kali ini. Saya ceramah. Saya kata dekat dia apa? Tuan-tuan telah menang satu keputusan mahkamah di dunia. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada lagi satu mahkamah yang tuan-tuan akan hadapi di hari kiamat. Tolong buat persiapan untuk mahkamah. Tuan-tuan baru menang mahkamah dalam dunia. Satu lagi mahkamah akan tuan-tuan hadapi. Ingat, kemenangan tuan-tuan bukan apa-apa. Kemenangan tuan-tuan adalah amanah, ujian daripada Allah. Soalan besar menunggu tuan-tuan di hari kiamat. Buat persiapan pada sekarang. Itu yang saya cakap. Keluar muka depan surat khabar tuan-tuan. Saya duduk berdoa sebelah dia lagi. Hari itu saja saya dapat 30 mesej. Pagi hari Sabtu. Saya lupa tarikh 2 bulan. Dia kata apa kat saya? Celaka punya ustaz, haram jadah punya ustaz UMNO. 30 masih saya. Mereka tak faham dakwah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, manusia ni payah. Saya ni penceramah. Siapa panggil pun saya pergi. Dan bila saya berhadapan dengan orang yang saya ceramah, satu benda yang saya akan cakap, tolong ikut Islam. Mereka tak dengar apa yang saya cakap. Mereka tak dengar apa yang saya beritahu. Yang mereka tahu tengok dalam gambar. Ada satu masjid di Ipoh, ambil gambar saya, surat khabar tu, letak di hadapan ruang notice board masjid. Dia tulis dengan white apa nama marker pen. Anda kenalkah ustaz ini? Dia berada berhampiran anda. Dikutuk saya rapat-rapat tuan-tuan. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, sepatutnya bagi sokongan. Bukan semua ustaz boleh masuk dalam rumah menteri-menteri. Bukan semua ustaz boleh masuk dalam istana-istana. Setakat ni saya boleh masuk. Tolong bagi sokongan. Tolong bagi kekuatan. Bukan pi kutuk saya, bukan pi maki hamun saya. Bukan pi ludah, bukan pi bakar CD. Di Ipoh tu sampai satu tahap dah bakar CD lah. Dah pulakan CD balik pada saya lah. Ustaz UMNO kata dia.
Tuan-tuan, ini saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Kalau nak kata Nabi Musa pergi berdakwah pada Firaun, oh sudah Firaun dah Nabi Musa. Sebab pergi berdakwah pada Firaun. Tak, Nabi Musa tetap Nabi. Dia habis berdakwah, dia balik ke rumah, dia tetap jadi Nabi. Sebab dia bercakap depan Firaun. Taatlah kamu pada Allah. Taatlah kamu pada Allah. Bukan dia pergi, dia setuju dengan Firaun. Bukan dia setuju dia untuk Firaun, tidak. Sebab tu dulu saya jaga hati manusia. Bila saya jaga hati manusia, satu peluang yang besar untuk nasihat orang besar saya terlepas. Tapi bila hari ini saya pergi juga, satu risiko yang saya hadapi. Itulah dia risiko dia. Saya masih simpan SMS. Haram jadak, celaka punya ustaz. Kaya lah hang lepas ni. Teruknya tuan-tuan. Kalau nak kaya saya ni lama lah tuan-tuan. Lama lah, tapi tak. Saya ni penceramah bebas. Orang UMNO panggil saya pi, orang PAS panggil saya pi, orang Adil panggil pun saya pi. Pi panggil pun saya pi. Walaupun mereka dah ada 3 pi dah. Saya tetap pi juga, walaupun mereka pun pi dah 3 pi dah. Sebab saya pendakwah. Pendakwah dia tidak ada hak dan sekatan untuk bercakap. Dan patutnya kita kena ada orang macam ni. Kena ada satu orang yang boleh bercakap tentang Islam. Yang boleh cerita tentang Islam. Yang bila orang dengar cakap dia, orang boleh fikir. Apa dia tu Islam? Apa kedudukan dia dalam Islam? Biarlah ustaz-ustaz lain cerita bab politik. Tapi akan kena ada ustaz-ustaz yang duduk pada satu stand. Yang semua orang nak panggil dia. Kalau semua orang ustaz, jenis nak hentam, jenis nak tibai. Lama-lama siapa yang boleh berdakwah pada golongan yang saya sebutkan tadi? Biar orang macam ni masuk, ada tugas dia. The right man on the right job. Masing-masing kerja elok-elok pada kedudukan kita. Bukan semua ustaz boleh hentam. Bukan semua ustaz boleh cerita bab. Kerana bukan semua orang boleh setuju apa yang kita cakap. Jadi kita mesti ada orang macam ni. Tapi bila saya duduk pada kedudukan itu, banyak pula orang tibai saya. Tak jelas. Saya cukup sedih. Tak jelas apa lagi. Saya bercakap macam ni tak jelas lagi kah? Saya mengajak ke arah Islam tak jelas lagi kah? Apa sebenarnya nak jelas? Sampai baru ni satu tempat, saya dah bagi satu masa, satu time. Saya ni cukup tight waktu saya, cukup padat. Bila saya dah bagi satu ruang, malam kosong nak buat kuliah maghrib, boleh bincang pula dalam mesyuarat jawatankuasa. Kita buang je Ustaz Kazim ni. Lah, hampa yang minta, hampa nak buat. Bukan saya minta. Hampa yang minta saya mai, saya setuju lah. Mai pula biro apa dakwah pemuda apa kan, mai bentang Ustaz Kazim ni tak jelas. Kita buang dia. Tapi pengurusi masjid pertahankan, nazir pertahankan. Tak jelas tang mana tu. Ini kena faham, tak jelas tang mana. Jadi kena ubah fahaman itu. Nak jelas macam mana lagi dah tuan-tuan. Kita yang duduk dengan ceramah ni boleh lah. Dia tak berhadapan dengan risiko, dengar ya. Tapi orang yang bercakap, dia berhadapan dengan risiko. Tambah saya bercakap dia dengan CD. Saya bercakap dengan kaset. Seluruh Malaysia sampai luar negeri duk dengar CD kita. Seluruh dunia dalam internet duk ikuti kajian kita. Apa yang saya cakap lagi berbahaya. Polis-polis duk tengok, SB duk kaji. Orang yang dengar tak ada apa. Tapi saya yang bercakap berhadapan dengan risiko dengan apa yang saya cakap. Saya dipertanggungjawab, dipersoalkan dengan apa yang saya cakap. Kalau saya cakap itu membahayakan keadaan, siapa yang menanggung kebahayaan itu? Sebab itu kita dalam ni kena ada hikmah. Mesti ada orang yang duduk berceramah macam ini. Ada orang yang duduk ceramah macam ini. Yang pokok asalnya, dia kembali kepada satu benda, mengajak orang mentauhidkan Allah, mengajak orang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah. Kebanyakan manusia sering merasakan pelbagai jenis kelazatan duniawi. Akan tetapi mereka sama sekali tidak pernah mendapat dan mengecap manisnya iman. Dan mereka tidak pernah menyedari dan merasakan lazatnya rasa makanan dan minuman ini. Kerana dada dan hati mereka tidak pernah merasakan indahnya iman. Iman dan sunnah Nabi SAW. Cuba tuan-tuan tengok kata-kata pengarang kitab ni. Kebanyakan manusia sering merasa pelbagai jenis kelazatan dunia ni. Duduk dalam rumah yang serba mewah. Kusyen serba mewah. Bukan kata nasi tu saja mewah, lauk mewah. Pinggan tu pun mewah. Pinggan tu pun mewah. Punya hebatnya. Tetapi tidak pernah merasa nikmat dan manisnya iman. Iman dia tak rasa pula.
Dia cuma rasa nikmat duniawi. Tapi nikmat satu benda yang dipanggil sebagai iman. Merasai sentuhan Tuhan. Merasai kasih sayang Allah. Dia tak pernah rasa. Dia tak pernah rasa Allah ni lindung dia. Dia tak pernah rasa Allah ni perhatikan dia. Dia tak pernah rasa dia rapat dengan Allah. Ini dia manusia tuan-tuan. Allah bagi satu benda. Allah tak bagi satu benda. Ada orang yang tak pernah rasa nikmat Allah. Makan ni pun orang sedekah. Ada makanan, makan. Tak ada rezeki, puasa. Tetapi dia merasai satu nikmat. Halawatul iman. Kemanisan iman. Jiwanya tenang. Perasaannya tenang. Tengok wajah anak-anak dia tenang. Duduk dalam rumah rasa tenang. Dia naik apa kenderaan pun dia rasa tenang. Allah bagi pun dia reda. Allah tak bagi pun dia reda. Inilah yang dikatakan pilihan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita sekarang nak mencari ketenangan Allah. Seperti yang saya sebutkan semalam di surah Kemesahat Al-Iman. Saya katakan tadi macam abang kita sebut. Carilah keredaan Allah walaupun manusia marah. Kerana Allah lindung kita. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan cari reda Allah walaupun manusia tak suka. Allah lindung tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau cari reda manusia dengan membuat yang Allah murka, Allah takkan lindung tuan-tuan. Perlindungan Allah datang bila tuan-tuan jaga hukum hakam Allah. Bercakap tentang hukum hakam Allah. Walaupun manusia marah. Manusia mengeji, manusia membenci. Lantaklah Allah akan pelihara kamu. Macam-macam Allah bagi pada kamu. Tapi kalau kita ni jaga hati manusia. Jaga hati manusia sampai membuat kemurkaan Allah. Walaupun kita hebat, popular di kalangan manusia. Tetapi di langit kita sangat dibenci. Dan nescaya Allah tidak memelihara kita. Rabbi syrah li, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Taha 25 sampai 28. Berkatalah Nabi Musa, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku bagi menghadapi Fir'aun yang kejam dan bengis. Fir'aun kejam dan bengis. Bukan besar mana pun. Fir'aun tu jahat, di samping dia tu jahat sebab pembantu dia jahat. Manusia ni jadi jahat sebab kawan dia jahat. Kalau tuan-tuan ikut surah Al-A'raf juzuk 8. Bagaimana Fir'aun mengadakan pertandingan dengan Nabi Musa alaihissalam menentang ratusan ahli-ahli sihir. Dipanggil ahli sihir, dipanggil Nabi Musa. Lalu ahli sihir Fir'aun berkata pada Fir'aun, kalau kami menang, menjaya mengalahkan Musa, apa yang kamu nak bagi pada kami Fir'aun? Aku akan letakkan kamu hampir dengan aku. Kamu semua akan jadi penasihat aku. Aku bagi kekayaan kepada kamu. Lawan Nabi Musa. Bila dicampak tongkat-tongkat ahli sihir, nampak macam ular bergerak-gerak di tengah hari. Nabi Musa campakkan tongkatnya menjadi ular yang betul, ditelannya habis tongkat-tongkat ahli sihir. Maka pada masa itu semua ahli sihir sujud pada Nabi Musa, beriman pada Nabi Musa, tanpa mempedulikan Fir'aun. Fir'aun bangun. Fir'aun nampak sendiri di hadapannya yang betulnya mukjizat Nabi Musa mengalahkan ahli sihir. Dalam riwayat disebutkan Fir'aun hampir-hampir berkata, betul Nabi Musa. Tetapi dia mempunyai barisan penasihat yang jahat-jahat. Sabar tuanku, sabar. Ini semuanya perancangan ahli sihir tuanku. Memang sudah pakat dengan Nabi Musa. Nak bagi dia kata Nabi Musa menang. Ini semua pakat dah. Dia nak rampas kerajaan tuanku. Dibodek, dihasut. Lama-lama Fir'aun kata, bunuh setiap seorang demi seorang ahli sihir. Sampai ahli sihir balik beriman pada aku sebagai Tuhan, kata Fir'aun. Maka dibunuhlah ahli sihir seorang demi seorang. Dipotong kaki belah kiri, dipotong tangan belah kanan. Dipotong kaki belah kanan, dipotong kaki tangan belah kiri. Secara bersilang. Dipotong ahli sihir badan, dibunuh. Dia tunjuk pada ahli sihir yang masih hidup. Siapa yang tak beriman pada aku akan bunuh macam mana aku bunuh ahli sihir ini. Semua ahli sihir itu tak kembali pada Fir'aun. Mereka mati dalam keadaan beriman pada Allah. Tak sempat semayang, tak sempat puasa, tak sempat ibadat. Hari ini masuk Islam, hari ini beriman pada Nabi Musa, hari ini juga mati syahid. Itulah dia tuan-tuan ahli-ahli sihir Fir'aun. Yang pada asalnya makan upah untuk mengalahkan Musa. Tetapi dengan hidayah Allah, dengan daripada kepandaian ilmu yang mereka ada, dapat menilai mana salah, mana betul.
Akhirnya mereka beriman dan mati syahid, dibunuh oleh tentera Firaun seorang demi seorang untuk mereka kembali menyembah Firaun. Tapi mereka tidak menyembah Firaun. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya ilmu. Bila kita ada ilmu, berlaku sesuatu benda, dapat kita menolak. Bila kita ada ilmu, dapat kita menilai. Bila kita ada ilmu, dapat kita memperhatikan baik-baik. Manusia sekarang ni bila tidak ada ilmu, apa yang Allah cakap dia dengar bulat-bulat. Allah sebut dalam surah An-Nur juzuk yang ke-11, juzuk yang ke-18 ayat 11 dan 12. Allah Taala berkata, kenapa bila datang fitnah kepada kamu, kamu tidak berkata, mana mungkin diperbuatnya, mana mungkin orang itu perbuat. Kenapa kamu tak cakap macam itu? Allah Ta'ala tanya kepada kita, kenapa bila sampai fitnah kepada kamu, kenapa kamu tak potong fitnah itu? Takkan dia buat ini semua fitnah, ini semua tak betul, potong cakap ini. Allah tanya kepada kita, kenapa tak cakap? Kenapa bila datang satu-satu berita tanpa soal siasat, kita terus percaya? Terus kita percaya. Tidakkah itu ditandakan sebagai munafik? Inilah yang berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bila difitnah, bercurang dengan Safwan bin Mu'attal. Bila orang tuduh isteri Nabi curang, hebahkan cerita, puak-puak munafik bawa cerita fitnah. Kenapa kamu tak tolak berita itu? Mana mungkin isteri Rasulullah buat, kamu fitnah. Akhirnya tutup cerita. Tapi manusia bila dengar fitnah, ya kah? Ya kah? Aku dah agak dah. Aku tak, memang tak sangka, memang tak ada apa tu, memang aku dah agak lama dah. Yang ini yang menyebabkan fitnah. Yang kita yang boleh menolak benda-benda itu ialah ilmu. Cuba tengok ahli sihir Firaun. Dia ada ilmu dalam bidang sihir. Dia dapat tahu mana dia mata, mana dia black magic, mana dia sihir, mana dia mukjizat. Bila dia tengok tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular, dia pun sendiri boleh tengok ini ular betul ataupun bukan. Lalu bila tengok ular betul daripada tongkat, mereka tunduk. Kami beriman, amanah Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun, Allah Subhanahu wa taala. Daripada sini kita boleh menyimpulkan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu di negeri kita dan seluruh negeri dunia. Kaum muslimin dan kepada segenap kaum muslimin yang berada di seluruh penjuru, supaya mereka mempelajari cara-cara dan seni berceramah dan seni menulis. Nampak tuan-tuan? Kita hanya nampak seni dalam lukisan arca. Kita cuma nampak seni dalam lukisan kanvas. Kita cuma nampak seni dalam nyanyian, dalam tarian. Sebenarnya dalam politik juga ada seni. Dalam politik, kita kena faham lengok lentok orang politik. Dan kita juga orang-orang yang biasa kena faham lengok lentok politik. Politik ada seni. Yang kedua, berdakwah pun ada seni. Seni dakwah, dia bukan tam kromo. Nabi sebut 4 seni dakwah. Tiap-tiap kali Nabi utuskan para sahabat sebagai utusan. Baik Mu'az bin Yaman, Mu'az bin Jabal ke Yaman. Baik Ali bin Abi Talib. Baik Khalid ibn Walid. Apabila diutus, Nabi akan bercakap 4 perkara sebagai seni berdakwah, seni berceramah. Yang pertama kata Rasulullah, Basyiru. Basyiru. Berdakwahlah kamu dengan cara yang menggembirakan orang ramai, yang menyeronokkan orang ramai, yang bila dengar dakwah kamu seronok, yang bila dengar ceramah kamu terhibur, yang bila dengar ceramah kamu lapang dada mereka. Basyiru. Ini dia seni. Seni inilah dipanggil sebagai ilmu alat. Kalau tuan-tuan ada ilmu tetapi tak ada ilmu alat, itu bukan seni. Ilmu tinggi. Hukum semayang. Semayang adalah wajib. Siapa tak semayang berdosa. Semayang itu 5 kali sehari semalam. Itu tak ada seni. Baca je. Sesiapa yang tak semayang akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap waktu 80 tahun di dalam neraka. Itu bukan basyiru. Orang tak tertarik dengar pun.
Walaupun diberi tajuk bab sembahyang, orang bila dengar, tu basyiru. Bagilah tajuk apa pada dia pun. Ustaz kalau cerita bab tayamum, dia cerita tayamum tu sampai jelas, clear, faham. Itu nama dia semi basyiru, kata Rasulullah. Sebab dia kata, Allah, tajuk ni pula, tajuk ni saya tak hafal. Tak, orang yang berceramah, dia mesti ada seni. Macam mana nak tackle orang? Sebab itu kalau saya berceramah, saya tengok tuan-tuan tidur, saya takkan salahkan tuan-tuan. Saya salahkan diri saya. Sebab saya tak ada seni berceramah. Sampai tuan-tuan boleh tidur. Menguap ni 4 kali, sampai keluar air mata. Bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak reti ceramah. Kalau saya ceramah orang bangun satu-satu, itu bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak berada seni nak melekatkan tuan-tuan di tempat duduk tuan-tuan. Kalau saya ceramah daripada 40 orang, lah tinggal 4 orang. Itu saya tak ada seni dalam berceramah. Bukan salah 36 orang yang tak datang. Salah saya gagal menarik orang daripada 40 jadi 80. Seni berceramah tu Nabi sebut basyiru, bagi seronok orang. Bagi seronok. Satu hari dia mengajak, bulan depan nak mai pula, 2 minggu lagi sekali. Orang yang nak mengaji ni letak tarikh dalam diary, letak handphone tu, tulis dalam handphone tu. Apa nak jadi? Apa akan berlaku pada 24? Ceramah agama, kuliah maghrib ustaz sekian-sekian. Dalam ingatan dah ingat dia nak datang. Kalau itu yang berlaku, nama dia basyiru. Orang rasa senang. Cuba kita sekarang mengkaji, pendakwah mengkaji. CD yang sahabat kita keluarkan ni tuan-tuan, banyak ustaz dengar. Ada ustaz yang telefon, ada ustaz yang hantar surat, ada yang hantar surat sampai 10 line. 10 line tuan-tuan, jenuh baca tanpa surat besar. Jenuh baca depan belakang pula tu. Ada ustaz yang datang minta izin, ustaz saya tiap hari duduk guna ustaz punya CD dan ceramah ni. Tak apa ustaz no. Sekali dia kata saya curi model ustaz pula. Dah model saya ni pada Quran dan hadis. Bila Quran dan hadis siapa-siapa pun boleh pakai. Saya bukan jenis hal tak boleh. Copyright reserve tu. Jangan. Mana ada copyright dalam ilmu? Jalan tuan-tuan. Saya nak pesan pada penceramah. Kita boleh tunjuk hebat kita. Berani kalau dalam kelompok kita. Tapi apakah kesan itu yang kita dapat kepada kelompok yang bukan kelompok kita? Orang yang tak sepaham dengan kita. Sebab itu kita kena faham dalam konteks berdakwah. Berjaga-jaga dan berhati-hati berkata-kata. Supaya orang boleh tarik. Benda inilah berlaku kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah sezaman. Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Zakaria ialah bapa saudara Isa. Isa dengan Nabi Yahya sepupu. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sepupu. Nabi Isa ni tuan-tuan satu hamba Allah yang cukup takut dengan kiamat. Yang cukup gerun dengan kiamat. Takut dengan ayat Quran, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Kami akan soal apa yang telah diberitahu kepada kamu, dan nabi-nabi dan rasul juga akan disoal di hari kiamat. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-8, ayat ke-7, Allah Taala sebut kami akan soal nabi-nabi, depa ni menyampaikan dakwah ataupun tidak. Nabi Musa, Nabi Isa bila dengar ayat tu gerun. Nabi Isa tak pernah senyum. Bila dia ceramah sungguh-sungguh. Pasal dia takut dia tak menyampaikan dakwah. Sebab tu bila dia ceramah dia tak ada senyum, dia tak ada manis muka, dia serius dia dakwah. Nabi Yahya lain. Nabi Yahya dalam berdakwah dia tarik orang sambil senyum. Tu beza. Turun perintah Allah pada Nabi Yahya. Cara kamulah yang aku suka wahai Yahya. Cara itulah yang Nabi Muhammad ambil. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan cara senyum, dakwah dengan cara, ada kalanya dakwah Nabi dengan bergurau. Nabi Isa sampai sekarang tak mati. Akan turun balik hari kiamat. Tapi Nabi Yahya mati dibunuh. Dibunuh oleh rajanya. Sebab Nabi Yahya masuk dalam istana, teguk raja dia. Kerana raja dia berkahwin dengan anak tiri raja.
Raja kahwin dengan janda. Janda tu mati. Raja tu ambil anak janda tu pula jadi isteri dia. Yang anak tiri tu pun gatal nak kat raja tu. Nabi Yahya masuk dalam istana. Tuanku, haram perbuatan kamu. Hoi raja, haram perbuatan kamu. Mana boleh bapa tiri kahwin dengan anak tiri? Anak tiri ni bila tengok Nabi Yahya ni tegak. Dia kata ke kanda, orang tua ni dah mengada-ngada. Pandai pula nasihat kita, bunuh aja ke kanda. Raja tadi pun bunuh Nabi Yahya dengan cara dipancung kepalanya. Dan nama isteri raja tu ialah Saloma. Sebab tu saya tak apa berkenan kalau tuan-tuan buat nama anak tentang Saloma. Kerana nama isteri anak tiri itu yang menjadi raja kepada suami raja tadi ni, isteri raja ni ialah Saloma nama dia. Dia yang arahkan suami dia, suami tak sah dia itu, pergi bunuh Nabi Yahya. Dan bila dipancung Nabi Yahya, kepala Nabi Yahya diambil dan diletakkan di atas katil tempat mereka bersetubuh. Seolah-olah nak tunjuk pada Nabi Yahya, hang boleh buat apa? Ni kisah tentang Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua-dua Nabi, tapi dua-dua berbeza cara pendekatan. Satu dalam penuh hikmah senyum. Satu lagi dalam keadaan takut pada Allah. Bukan dia garang, dia cakap tu serius. Pasal apa ni? Takut Allah soal. Nabi pesan, pendakwah-pendakwah, utusan-utusan yang Nabi hantar, basyiru. Yang keduanya, wala tufassiru. Kata Rasulullah, jangan kamu mencerai-beraikan orang yang berada di hadapan kamu. Nabi pesan kepada para pendakwah yang Nabi utuskan, jangan bercerai-berai. Jangan jadikan mereka berpecah belah. Jadikan mereka bersatu. Mereka tak setuju ke, mereka tak faham ke, ingat, jadikan mereka itu satu. Bersatu di bawah Islam. Jangan jadikan mereka berpecah belah. Sebab tu bila kita baca khutbah, ambil daripada peluang khutbah untuk mengajak umat Islam bersatu. Apabila kita berada di hadapan orang, kita berada di atas meja, ambil peluang di hadapan mikrofon itu, mengajak mereka supaya bersatu. Bukan mengajak untuk bercerai-berai, memboikot, pulau-memulau. Itu bukan dakwah yang Nabi bawa. Yang ketiga, Nabi pesan, permudahkan orang yang mengikuti pengajian kamu. Permudahkan urusan mereka. Jangan susahkan mereka. Permudahkan. Faham, cakap yang boleh faham dengan mereka. Kalau kita bercakap dengan budak universiti, cakap macam budak universiti. Kalau kita bercakap pada orang kampung, cakap macam orang kampung. Kalau kita bercakap pada budak tadika, cakap macam tadika. Jangan bila ceramah di sekolah rendah, bercakap macam budak pengajian tinggi. Adik-adik dalam pemikiran, bentuk pemikiran yang dibawa oleh, manalah budak-budak tu tahu, baru jadi satu dengan pemikiran apa. Serupalah kalau kita bercakap dengan orang ni macam ni, orang ini macam ni. Kalau kita pergi bercakap pada pusat serenti, lain. Cakap dengan penjara, lain. Cara bercakap, nada bercakap, bentuk nada itu kena lain. Bukan boleh kita pergi balun sama aja. Kita mudahkan mereka. Jangan ceramah lama-lama. Lengup tak duduk lama ni. Macam saya tak apa duduk atas kursi. Yang dapat dinding, alhamdulillah. Ni yang tak ada dinding, yang tak ada apa ni, lengup tuan-tuan. Sejam sudah. Lagi 5 minit kita habis. Mudahkan mereka. Beri kelonggaran kepada mereka. Rasulullah kata yang keempat Nabi pesan, jangan susahkan mereka. Jangan susahkan mereka. Tak dapat rotan. Dapat buh derajat. Berapa banyak ustaz yang anak murid dia tak dapat hafal Quran. Diterajaknya anak murid, jatuh tunggal langgar. Ini bukan pendidikan. Salah. Saya bagi pada satu ustaz kuliah tajwid. Saya ni sibuk, orang minta ngajar tajwid, saya ngajar. Ngajar 2-3 bulan, ngajar sibuk sangat tuan-tuan, tak sempat. Letih. 5 kali sehari mengajar tuan-tuan. Kelas tajwid ni saya bagi dekat satu ustaz. Kita sambunglah kelas ni, pelajar-pelajar pun setujulah. Anda tak ada nak ngajar lah, tak sempat nak ngajar tajwid, kita ngajar lah. Bagi kelas kat dia. Dia ngajar tajwid sebulan. Lepas tu dia malas nak mengajar, dia masuk kelas, baik makcik-makcik semua tolong hafal surah ni. Jadi dia menung makcik-makcik tu hafal surah. Umur 64, 74, 58, nak hafal Quran apa tuan-tuan?
Ustaz dia tepuk meja. Makcik boleh buat. Malaysia boleh. Sambil goreng ikan boleh hafal Quran. Basuh kain boleh hafal Quran. Puak tu pun buatlah hafal sikit-sikit. Orang nak mengaji tajwid yang dia suruh pergi hafal Quran. 5 orang mai jumpa saya sebulan lepas. Dia kata, Ustaz, sepatutnya 6 orang datang jumpa Ustaz. Kami berlima je petang ni, sepatutnya 6. Mana lagi seorang? Lagi seorang ada di hospital Ustaz. Darah tinggi naik Ustaz. Kenapa? Pak saya teruk nak hafal Quran. Sudah naik darah tinggi tuan-tuan. Kalau 74 nak hafal Quran apa? Kalau laki-laki boleh gagal lah. Ni isteri orang mana nak jaga cucu, mana nak masak nasi, basuh kain, kemak rumah. Kan sibuk. Mana nak tengok ceplos. Sibuk. Ini tak sesuai. Jangan beratkan mereka. Cerita bak ringan-ringan sudah. Makcik tak ingat nama Mak Lazim pun tak apa. Makcik janji makcik ingat. Yang ni berapa harakat makcik? 6 harakat. Apa namanya makcik? Entahlah Ustaz. Dah lupa. Tapi makcik tahu tak berapa harakat nak baca? Tahu lah kalau ada tanda macam itu. Tu 6 harakat lah Ustaz. Namanya makcik lupa. Lantok lah tuan. Bukannya Allah soal di hari kiamat. Ini Mak Lazim kalimin mukhafaf kan musakal. Allah tak tanya pun. Ya Allah tanya. Betul tak betul yang baca Quran? Betul tak betul baca Quran? Baca Quran betul clear. Nama tajwid tak ingat pun tak apa. Janji betul baca. Setengah orang nama tajwid ingat. Mak Lazim ingat. Mak Jaiz pun ingat. Semua dia ingat. Tapi baca salah. Nak buat apa? Ini berapa harakat ni Maji? Ini 6 Ustaz. Tak boleh kurang pada 6. Bila baca 2. Lupa Ustaz. Lupa tak tahu pula kena. Tak mau. Biar tak ingat nama tajwid. Tak ingat hukum tajwid. Nama tu tak ingat tak apa. Janji hukum tu ingat. Nama hukum tak ingat tak apa. Janji baca betul. Itulah maksud dia. Jangan bagi susah. Bila umur 70 tahun mana nak ingat tuan-tuan. Sifat itbaq, sifat izhar. Izhar dah apa sifat? Oh sudah. Yang dia ingat nama anak dia izhar. Dia tak ingat. Jadi jangan menyusahkan orang. Mudahkan orang. Janji dia baca Quran betul. Sebab itu kelas tajwid. Mula-mula je ramai. Nama orang tak muat kerusi. Import kerusi plastik. Meja tak ada. Duduk belakang sekali. Itu kelas mula-mula buka lah tu. Tunggu lagi 3 bulan. Tinggal sebaris je. Meja kosong, kerusi pun kosong. Sebab apa orang lari? Sebab ustaz tadi dah mula start nak susahkan. Pak Haji, nama apa? Ni nama apa ni? Dah 6 bulan ngaji ni. Aku bak tanya-tanya ni. Aku tak mahu ni. Aku nak mengaji je. Bulan lepas aku tak nak datang lah. Dia start suruh baca seorang-seorang. Dia start tanya nama hukum. Dia mula tinggal. Lah yang tinggal ngaji tu siapa? Orang yang dah memang dah tahu dah asas tajwid. Dia tunggulah juga. Sebab ustaz tanya apa pun dia boleh jawab. Sebab tu Nabi kalau kita ikut cara Nabi tuan-tuan. Kita ada seni dalam dakwah. Apa seni dalam dakwah? Tuan-tuan keluar daripada pintu pagar surau. Tuan-tuan akan rasa satu benda hari ini. Hari ini aku dapat satu benda. Hari ini aku rasa tenang. Hari ini aku dapat satu manfaat. Hari ini aku dapat satu faedah. Itu nama dia orang yang berjaya dalam seni berdakwah. Tetapi kalau pelajar-pelajar dia keluar daripada pintu masjid. Dalam hati setiap pelajar kata, tak ada apa pun. Hari ini tak tambah ilmu apa pun. Itu tanda dia belum sampai pada satu tahap basyiru ataupun seni di dalam berceramah. Supaya mereka mampu berdiri di hadapan manusia. Bila kita ada seni dalam dakwah, kita mampu berdiri di hadapan mana-mana manusia. Bagi pada budak kecil dia boleh cakap. Setengah orang dia hanya boleh berceramah pada orang dewasa. Mari budak sebelah hendak, dia tak boleh. Dia tak boleh tuan-tuan. Budak-budak berlari, menangis, main pergi katok kawan, dengar ceramah dia di sekolah. Yang dia duduk ceramah. Adik-adik, satu hari, tak boleh. Tak boleh. Budak-budak pakat duduk bergaduh. Bukan kata budak-budak duduk menyembang. Cikgu pun menyembang. Maknanya dia belum sampai pada satu tahap seni. Ada orang yang hanya boleh mengajar pada budak-budak. Datang pada orang tua, dia tak boleh mengajar. Bila dia mengajar orang tua, macam dia mengajar budak-budak. Jadi dalam agama kita, perkara itu hukumnya haram. Ya? Dia suruh pelajar sama. Hukumnya haram. Sebab benda tu budak-budak sekolah dia. Adik-adik benda ni haram ke halal? Haram. Budak-budak sambung. Dia mari mengajar di masjid pun dia suruh pakcik-pakcik sambung. Perbuatan ni hukumnya makruh.
Agak-agak orang macam ni tinggal apa pula. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal. Tok Bilal tu pun nak balik dah. Tapi tak gambar nak tinggal ustaz tu. Kalau tinggal 2 orang. Asal datang mengajar, suruh kita sambung. Asal suruh sambung, dia datang mengajar. Dia tak ada seni. Sebab tu kena ada kemahiran. Dulu-dulu sekolah pondok tuan-tuan, dia belajar benda itu. Ada satu madah dalam sekolah-sekolah pondok dulu kala, kemahiran bercakap. Bagi mikrofon, dia tahu nak bercakap. Bercakap dalam majlis orang besar, macam mana cara dia. Bercakap dalam majlis orang biasa, apa cara dia. Bercakap dengan orang perempuan, apa cara dia. Bercakap dengan orang lelaki, apa cara dia. Dia ada seni dalam bercakap. Sekarang ni orang tak ada seni bercakap. Dia tak ada seni, dia mati baik saja. Kesan dia akan berlaku kepada majlis pengajian. Sama ada makin berkurang, ataupun orang di tempat dia mengajar tu ramai. Tetapi bukan orang di situ. Foreigner semua datang. Orang tempatan tak datang. Maka mereka faham. Mereka faham. Oh, ramai kuliah dia. Tapi mereka salah faham. Yang datang ramai-ramai orang luar. Yang zuhur tak datang semayang. Yang asar tak datang semayang. Yang subuh tak sampai. Yang kita nak taken lokal. Orang tempatan. Kita boleh berbangga kalau ramai orang datang. Tapi kalau yang datang itu orang luar, dia tak membantu ke arah membentukkan masyarakat setempat. Habis-habis ceramah, dia pun balik. Tapi kalau subuh tinggal lagi satu kerat, tinggal 6 orang, itu bukan kejayaan sebenarnya. Kejayaan yang sebenarnya kita tackle orang tempatan. Orang luar pun datang membantu. Tapi banyak tempat hari ini, bila kita ceramah pompang-pompang, orang luar datang. Orang tempatan pakak lari. Itu bukan satu kejayaan sebenarnya. Kejayaan kita angkat orang yang dalam kampung, kita keluarkan orang dalam taman untuk sama-sama mengimarahkan masjid dan surau. Barulah hidup di tempat itu. Baik, kemudian untuk mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjuk manusia dan mengembalikan mereka kepada Tuhan mereka. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita bercakap di luar, mereka tak dengar. Sebab tu kita kena cari jalan. Setakat ni alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dakwah yang kita buat di surau tuan-tuan AU4. Dakwah yang kita keluarkan di surau Al-Iman Kemensahat. Mereka beli CD. Saya dapat panggilan telefon bukan setakat daripada orang-orang kita. Orang-orang luar negeri pun telefon. Daripada Amsterdam pun telefon. Nur Belanda. Duduk di Belanda pun dengar tuan-tuan. Sebab tu saya tak perlu nak jaga hati setengah pihak je. Saya kena jaga hati semua orang. Dan yang satu benda yang saya kena jaga, Allah je. Bercakap tentang hukum Allah je. Manusia nak terima tak terima lantak lah. Kalau satu puak tolak saya, puak-puak lain semua saya. Saya kena jaga dakwah lain. Nak jaga satu hati, ya, tak bagi orang kata, tak bagi. Saya tak mau tuan. Yang duk kutuk saya pun bukan beli CD saya pun. Kenal saya pun tak. Saya sebutkan tadi, jawatan kuasa pemuda yang tolak saya biro dakwah kuliah maghrib tu. Bila orang tanya dekat dia, "Hang kenal Dr. Kazim?" Tak kenal. Hang pernah dengar CD dia? Tak pernah beli. Tolak apa? Tolak apa? Bila Kazim tanya ada tak kita kuliah Ustaz Kazim macam mana? Ni tuan, kita ada tolak Ustaz Kazim, kita ganti ustaz lain. Kenapa tolak? Pasal dia tak jelas. Bila kita tanya pada dia, "Hang kenal tak Ustaz Kazim?" Tak kenal. Pernah dengar tak ceramah dia? Tak pernah dengar. Dia tak tahu yang ceramah kita daripada Belanda sampai New Zealand. Satu mesej daripada New Zealand, panggilan daripada Singapura tiap-tiap hari tu kan. Sebab tu saya sampai pada satu tahap dah U4 punya ceramah ni, taman tuan-tuan ni, taman surau ni. Surau Al-Falah ni sampai luar negeri dah. Sebab tu saya kena berceramah pada satu tahap tuan-tuan, bukan satu tahap nak jaga satu puak je. Semua benda saya kena ingat. Sebab tu saya minta tuan-tuan faham daripada segi dakwah, seni berdakwah. Sampai ke istana tuan-tuan, dakwah kita ni. Ada orang istana dah telefon nak panggil kita, nak buat kuliah, tanya ini, tanya ini. Jadi kita kena faham, perlu ada ustaz yang macam ini, yang berdakwah nak cerita Islam, ini hukum, ini Islam, ini hukum. Ada tansri-tansri, koprak-koprak yang telefon kita. Yang dah berubah anak dia daripada tak bertudung, dah bertudung sekarang. Daripada isteri dia tak bertudung, sekarang dah bertudung. Alhamdulillah. Ada isteri satu tansri telefon saya, menangis-nangis Ustaz.
Saya tak pernah bertudung selama ini. Tapi bila saya pergi rumah kawan saya pasang CD ustaz. Saya dengar betul-betul, balik rumah terus saya ambil tudung, saya pakai ustaz. Ini yang kita kena faham dakwah. Sebab tu saya ni dakwah, minta maaf lah. Kadang-kadang kuliah saya sentuh politik, jarang saya sentuh. Biarlah ustaz lain sentuh politik. Saya sentuh hal ni sudah lah. Kalau semua ustaz nak sentuh politik, mereka ni tak minat politik. Akhirnya dakwah tak sampai pada mereka. Jadi setengah orang dia kata, ustaz ni tak clear, tak jelas. Saya pening tuan-tuan, tak jelas. Tak mana? Allah kata, Udu'u ila sabili rabbika. Serulah kamu pada jalan Tuhan kamu. Dia tak sebut yang lain. Pada jalan agama, jalan Tuhan kamu. Jadi kena faham seni dakwah itu. Dan kata dia lagi, dan mengembalikan mereka kepada Tuhan mereka sesuai dengan ajaran Nabi mereka yang agung, Nabi Muhammad SAW. Di samping itu mereka juga mesti mempelajari seni berbicara. Seni berbicara. Yang ini ada kelebihan kepada ustaz-ustaz Indonesia. Keindahan berdialog dan menarik perhatian manusia dengan cara halal. Cuba tuan-tuan tengok ustaz Indonesia. Berbeza. Bahasa-bahasa mereka sedap. Kita kena cari jalan macam mana bila mereka bercakap. Soekarno bila bercakap 100,000 dia. Soekarno bila bercakap 100,000 dia. Subhanallah. Apa seni dia? Ada yang kata pada tongkatnya, ada yang kata pada songkok Soekarno. Bukan tuan-tuan. Dia belajar cara nak tackle orang. Cuba tengok penceramah-penceramah mereka. Dalam stadium boleh datang ratus ribu. Seni berdialog. Membuat pekerjaan itu bagus. Mencari kerja itu kerana wang bagus. Tetapi ia tidak sebagus mencari keredaan Allah, bapak-bapak. Oi, itu ustaz-ustaz Indo cakap tak? Kita nak menjadi manusia yang salehah. Tidak sepertinya menunggu suami yang saleh. Seorang suami nak jadi saleh, tidak perlu menunggu istrinya salehah. Oh, tuan-tuan dengar busronok tak? Sebab tu hari ni kita dengan orang Indonesia, bukan kata ustaz Indonesia pun kita suka. Dengan pekerja Indonesia pun anak darah kita minat. Tapi lari untuk ke nombor. Seni berbicara. Seni berbicara itu kena ada. Baik, kemudian kata dia lagi. Dan supaya mereka boleh mengubah keadaan manusia daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, daripada kesesatan menuju hidayah, daripada ajaran Islam dan ajaran Islam yang lurus dan benar. Ya, inilah tuan-tuan, satu kejayaan dalam dakwah kita. Bukan golongan kita saja yang panggil bila kita berdakwah. Saya ulang balik. Kejayaan dakwah kita, kejayaan usrah kita, kejayaan ceramah kita. Bukan yang datang dengar kuliah kita orang yang faham dengan kita saja. Itu bukan kejayaan. Kejayaan kita ialah bila kita berdakwah. Orang yang bukan faham dengan kita pun datang. Orang yang tak pernah setuju dengan kita pun datang mengaji dengan kita. Itulah tanda-tanda kejayaan di dalam bidang pendakwahan. Bukan satu hala bidang pendakwahan. Bukan dalam satu puak saja. Dakwah dalam semua puak. Kalau semua puak boleh terima kita dan lama-lama ikut ajaran Islam, itulah kejayaan. Sebab tu tuan-tuan, lantaklah orang tuduh saya macam-macam pun. Tapi saya ada prinsip dalam berdakwah. Mereka kata saya tak clear ke, pimpinan kata saya tak clear ke, apa bala kan, lantak je lah. Saya tahu apa yang saya buat. Saya nak ajak orang ke arah Islam dan saya nak ajak orang sama-sama menghayati dan mengamalkan Islam. Kerana dengan Islam sajalah kita selamat di dunia dan akhirat. Orang yang duk bantah saya, orang yang duk buang saya mengajar, orang yang duk mati hamun saya, itu dia dengan Tuhan. Dia dengan Allah. Memfitnah. Fitnah ini menjadikan amalan kita memberikan secara percuma, diberikan secara percuma pada orang yang kita fitnah. Letih semayang tuan-tuan, mengaji letih, puasa letih, semayang letih, tapi pahala tidak ada. Sebab mulut dan hati sentiasa memfitnah. Mulut sentiasa memfitnah, telinga percaya pada fitnah, hati pula sentiasa buruk sangka dan jahat sangka pada orang. Inilah yang menjadikan amalan-amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan tersebut, sifat tersebut tidak ada pada diri kita untuk menyelamatkan ibadat dan amalan kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.